Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Seringkali saya ulang, tidak tahu dah berapa kali ulangannya, sehingga mungkin mudah-mudahan jadi sebati tentang hal keadaan kita bahawa Allah menyatakan untuk menjadi hambanya yang bersyukur ini sedikit. Ini hakikat, kebenaran yang pahit untuk ditelan. Syukur ini bermula dari hati yang mengenal, bukan beramal tetapi tidak mengenal. Orang yang mengenal itu pasti beramal, tetapi belum tentu yang beramal itu mengenal. Kalau nak mencari orang yang beramal itu ramai, tapi nak cari yang beramal kerana mengenal itu sedikit. Siapa kata? Allah yang kata. Qalilan ma tashkurun. Kenapa dikatakan sedikit? Sebab kalau kita rujuk dalam surah Sajadah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Syukur di dalam surah Sajadah ayat 9 ini dikaitkan tentang manusia yang faham tentang kehidupan dia sebenarnya. Sebab dikaitkan dengan summa sawwahu wa nafakha fi min ruh wa ja'alakumus sam'a wal absar, sama wal basar wal afidah. Sama mendengar, basar melihat, afidah merasai. Mendengar, melihat, merasai. Tiga komponen ini, elemen ini banyak digunakan dalam kehidupan. Apa yang kita selalu dengar dalam hidup kita, adakah yang kita dengar itu membawa kita taat kepada Allah? Apa yang selalu kita lihat dalam hidup kita, adakah penglihatan kita itu akan membawa kita dekat dengan Allah? Dan apakah selalu yang kita rasai dalam hidup kita, adakah yang selalu kita rasai itu mendekatkan kita kepada Allah SWT? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat hamba-Ku yang gunakan pendengaran dia nak dengar tentang kalam-kalam tentang Allah. Matanya digunakan untuk melihat kebesaran Allah, hatinya untuk merasai ketenangan hidup dengan Allah.
Jadi tengok pada kehidupan itu, kalau tengok pada amalan ramai, tapi hidup seperti orang beramal tak ramai. Allah uji dengan kehidupan itu susah dan senang, hidup dan mati, kaya dan miskin, tua dan muda. Apa ramai dalam keadaan dia beramal, tapi Allah uji dengan kehidupannya yang dinamakan qada dan qadar, takdir, termasuk dalam rukun iman. Mula dia berpaling tadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak payah jauh, Allah uji dengan muda sudah cukup dah. Allah uji bagi muda saja, tuan-tuan. Adakah muda itu digunakan untuk agama? Itu soalan besar. Biasa muda saja ujian digunakan untuk harta dan dunia. Agama itu selingan dan sampingan. Kalau tengok dengan keadaan suasana hidup kita akhir ini, mutakhir ini, takut kita tengok, gerun. Terutamanya dengan cara hidup, dengan ujian muda, tuan-tuan. Sehingga kan bila muda saja, lagu pun ada. Malam pesta muda-mudi, tu dia. Lagu keluar, tuan, muda-mudi. Beramal ya. Dia mungkin katalah orang muda beramal, tapi dia takkan muda dia tu. Tu dia. Adakah muda dia itu mampu dikawal dengan amal tadi? Tu dia. Qalilan ma tashkurun. Bila muda dia tu digunakan habis-habisan untuk dunia, bila sampai waktu tuanya, mula rasa kekosongan, tak ada pengisian, boring dan bosan. Sebab apa? Habis masa, duit habis macam tu lah. Sebut sekarang isu KWSP contoh kan. Ni sebut ni sebab realiti. Kita takut simpanan kita habis, tapi pahala kita tak tahu dah habis ke tidak ni. Masa depan ada pahala kita tak tahu. Kita takut keadaan akan datang duit habis, tapi bila keadaan harta yang kita risaukan, tapi pahala itu habis tidak, wallahu alam. Nak tahu pahala ada tidak, tengok hidup dia terisi atau tidak. Kalau tak boleh duduk seorang menung, rasa macam tak boleh dah, rasa lost lah, something wrong. Sebab kalau ikut amalan ni, memang ke mana pun pergi, memang akhirnya ke seorang juga nanti. Lagi kalau berintikaf seorang, duduk kubur lagi seorang. Memang seorang ni dia tidak boleh rasa, dia boleh sendiri, dia tapi tidak akan rasa bersendirian. Tu dia. Memang sendiri, tapi dia tidak boleh rasa bersendirian. Sebab apa? Amalan tu kawan dia. Amalan tu setia dengan dia. Jadi muda tu bukan dia seronok dengan muda, seronok dengan amal dia tu. Waktu muda, Allahu Akbar kan. Ketika menjelang usianya, mungkin lemah tenaga badannya, tapi kuat jiwanya. Jadi jiwanya ditemani oleh amalan waktu mudanya. Memberikan teman, memberikan sesuatu suasana yang dirasainya tenang dia. Sehinggalah bertemu dengan hari yang dinantikan. Apa dia? Hari bertemu dengan Allah SWT, mati. Nak ubah kematian satu penantian yang mengembirakan. Sekarang ni mungkin kematian itu digambarkan dengan suatu benda yang menakutkan. Hati-hati, bimbang-bimbang dia jadi penyakit, kita terjebak dengan penyakit waqarahiyatul maut, bencikan kematian. Sedangkan kematian bagi orang beriman, benda yang tak disabar, tak nanti sebenarnya. Sebab dia tahu dunia ni bukan tempat dia. Kalau dia offer balik, ada balik tiket awal, saya dah ambil lah tiket, balik dah. Ibarat gitulah. Kalau ada beri offer ni, siapa nak mati dulu sekarang, ada tak? Berebut si hari bulan. Ada tuan, para syuhada. Para syuhada berebut depa. Berebut sehingga Nabi kena buat tapisan, buat tapis. Cek ada mak lah lagi, ada tak, kena tapis. Kalau tak, semua orang pergi syahid, semua orang nak. Manidaknya masuk syurga. Masya Allah. Jadi berbalik dengan mukadimah tadi, lalu saya ulang, saya ingat sebab apa? Tidak akan mencapai tahap seorang hamba Allah itu kalau dia itu digelar sebagai hamba yang kufur. Tidak akan capai tahap seorang hamba Allah. Walaupun kita kuat beramal tapi kufur. Boleh Ustaz? Boleh. Sebab hidupnya tidak merasakan akan kebesaran Allah. Pak Syukur ni merasa kebesaran Allah. Semalam saya di Wulangat, tempat yang mana sini kena musibah panjang. Kan ada kena banjir sini. Naik. Allahu Akbar. Masuk dalam takkan. Hampir. Masya Allah.
Ini kalau ada video ni mau buat nak masuk sikit lah tempat barakah ni. Ya pula, Allahu Akbar, Masya Allah. AJK Majid juga yang cerita malam tu, menangis dia, menitiskan air mata, dia nak cerita tu. Sebab apa? Bukan nangis musibah tu. Dia kata apa? Saya nampak kebesaran Allah, Ustaz. Allah. Tengok dengan nampak dua benda berbeza. Ramai orang boleh tengok tapi tak boleh nampak. Macam mana tu? Saya selalu bagi tamsil gini. Kadang pergi jalan waktu malam dalam dua dengan kawan. Dalam malam-malam tengok, kau tengok tempat tu, kat bawah pokok tu. Kau nampak tak? Nampak. Borak dia lain. Kau tengok kat bawah pokok tu, kau nampak tak? Kawan pun tengok, aku tak nampak apa pun. Nampak. Dia tengok tapi tak nampak. Kawan sebelah tu, aku nampak. Tapi sebab dia ada teman, tak takut lah dia kata. Nak pula cerita sekarang dengan online ni. Penampakan. Guys, tolong guys, screenshot penampakan. Laku betul Solo. Nak sebutkan promo pula. Apa-apalah cerita tu, tengok hantu. View ramai. Punyalah seronok kau dapat tengok hantu tu. Rasa macam makam tinggi, naik makam rasanya. Padahal tak ada apa-apa kelebihan pun. Setiap bulan kalau dia tunjukkan kat kiri kita ni lagi bahaya. Sebab apa? Macam sama ni, macam kawan dia boleh tunjuk tu. Dia kalau ikutkan, kita nak macam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, bertembung alih syaitan, alih cari jalan lain. Dia mana dalam mana? Contoh macam tu lah. Sayyidina Umar Khattab katalah mana tempat keras, dia lalu situ, syaitan lari kelang kabut. Bukan lagi mana tempat dia cari, tengok penampakan, sila keluar. Contoh tengok dengan nampak ni. Begitulah tengok kuasa Allah dengan nampak. Perbahasan tengok dengan nampak saja berbeza dah. Kalau nampak itu jelas dengan melihat dengan benar. Sebab tu syukur ni nampak. Sebab tu dia menangis, saya nampak kekuasaan Allah, Ustaz. Saya nampak. Dan masjid di Batu 14 Sultan Salahuddin tu masuk air kan. Tukar kapet habis Tapi tak lama, 2 minggu dia tukar baru dah. Allahu Akbar. Itulah penampakan kuasa Allah. Lepas tu waktu malam, dia tak tahu siapa yang akan tolong. Tak tahu siapa. Tak sampai 1 minit, penuh bantuan. Tak tahu datang dari mana. Allahu Akbar. Tengok. Tu saya cakap, yang membantu ni hakikatnya Allah. Walaupun dalam keadaan musibah itu. Tapi memanglah. Tapi nak cerita word dia tu, saya nampak kuasa Allah, Ustaz. Dia cakap tu menangis. Saya cakap kat dia, tak apa Haji. Gunakan semangat ni untuk tarik orang tu datang ke rumah Allah Ta'ala. Dia nampak sebab dia 12 hari berkampung kat masjid. Dia nampaklah satu-satu, Allah bukakan satu-satu hijabnya, insya-Allah. Jadi berbalik dengan perbincangan tadi, qalilan ma tashkurun, sedikit sangat yang hidupnya itu nampak kuasa Allah. Tu dia. Beramal, mengenal masih tidak lagi. Ni hati-hati. Sebab tu antara sebab kita mengulangi pengajian, kita ada majlis ilmu ini, bukan kata dah tak beramal tuan-tuan. Bukan kita jenis yang tak ngaji. Bukan jenis tak tahu. Tapi nak nampak tu, itu perlukan hikmah. Itu perlukan pengulangan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beramal saja, kalau tiada kefahaman, bimbang-bimbang amalan itu tertolak. Ilmu. Jadi yang membuatkan dia boleh nampak itu apabila sampai keadaan diri dia ketika dia melakukan satu amalan itu mencapai tahap faham, atau dia faham lalu dia beramal. Dua-dua bergerak seiring itu. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, perkara tentang syukur ni cukup saya bimbang. Saya duk tak tahu, Allah ilhamkan begitu. Setiap kali mukadimah, mudah-mudahan kita jadi hamba yang bersyukur. Cukup kita rasa begini sedang jemaah yang mulia Ta'ala. Bertanpa malangnya kita menyangka kita ni orang yang ahlul ibadah, tapi di sisi Allah tidak. Bagaimana nak kena pasti itu? Sedangkan Allah kata qalilan ma tashkurun, sikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Maka setelah kita syarah, kita kaji, di situlah datangnya panduan kita untuk menyelamatkan kita supaya jangan jadi hambanya yang kufur. Kufur ni, Allahu Akbar, inna azabi lasyadid, azabku amat pedih. Sebenarnya kalau kita nak buat misi akhir zaman, fitnah akhir zaman ni tuan-tuan,
Memang akhir zaman ni macam-macam cerita sebenarnya. Tapi kalau kita rujuk balik ke mana hala tuju misi hidup kita ni, kita mesti makin nak dekat habis, makin nak dekat kiamat, makin nak dekat hancur ni sebenarnya. Lebih baik kita pastikan diri kita jadi hamba yang bersyukur atau kufur. Tu je. Tak kisahlah apa jadi keliling ni. Tak kisahlah apa jadi kat keliling ni, sebab kita tak tahu. Lagi-lagi perkara gaib. Kita lagi tak tahu masa depan, tak tahu apa jadi. Tapi penghujung garisan penamat kita ini, pastikan kita landing sebagai, atau kita habiskan hidup kita sebagai hamba-Nya yang bersyukur. Dan ianya sedikit, qalil, sedikit, tuan-tuan. Dan ini bukan perkara yang subhanallah, kalau dengar sedikit mungkin kita sebab tak nampak kesan. Sekarang kita tak nampak kesan. Tapi hakikatnya nanti Allah akan bukakan kesan apabila kita tahu kita ni hamba yang kufur. Sebenarnya kat dunia lagi Allah dah buka kesan dah. Azab amat pedih ni, inna azabila syadid ni, Allah bukakan pada sudut pertama, dia akan melihat keadaan dunia ini jadi perkara yang membebankan dia. Dan bila membebankan, apatah lagi dia akan jadikan dunia ini asbab dia nak membina musuh dan membina segala perkara-perkara yang boleh merosakkan kembali amalan dia. Sebagai contoh, dalam bab kejayaan orang beriman ni, kita orang beriman, cerita kait dengan syukur ni. Bila sebut orang beriman ni, dia ada suatu kejayaan. Disebut kejayaan orang beriman, dia akan pergi pada suatu perbincangan yang indah. Bukan perbincangan yang aku nak dapat ni, ya Allah macam-macam aku kena, itu kena, ini kena. Dia kita dengar di situ lebih bukan kepada kejayaan, penyiksaan. Hati-hati. Walhal kejayaan bagi orang beriman itu ada suatu perkara yang sangat indah, dan dia tidak berpenghujung nikmatnya, dan tidak pula berkurangan hasilnya. Baik, kejayaan yang mutlak bagi orang beriman itu sudah pasti. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Abadan abada. Tapi kejayaan itu diterjemahkan dah dekat dunia. Bagaimana keadaan syurga yang Allah SWT janjikan untuk orang beriman itu, yang mana kenikmatan yang tak habis-habis, di dunia lagi dia akan merasai nikmat itu yang menyatakan kepada arah ketaatan yang nikmat tak habis-habis. Dia ubah kat situ. Contoh tuan-tuan, mendengar nama Allah tuan-tuan. Berapa kali dah dengar nama kalimah Allah tu? Ni kata nak cek ni kita ni orang beriman. Sebab kejadian orang yang beriman kita relatekan dengan orang yang bersyukur. Mesti ada kaitan. Dia akan pergi kepada nikmat yang tak habis-habis pada taat. Dia tak rasa berat dah taat tu. Dan Allah angkat berat pada taat itu, Allah gantikan nikmat, dan dia rasa tak habis-habis. Dia bukan rasa bila nak habis. Dia macam tu. Contoh macam kuliah, tazkirah. Ini tuan-tuan, ni majlis ilmu. Tadi saya tazkirah dan khutbah di seksyen masjid, seksyen Batu Tiga, fastabiqul khairat. Allah ilhamkan dalam masa yang singkat apa tazkirah yang paling penting yang kita nak sampaikan. Saya kata begini, semua orang nak masuk syurga, tapi bila dah sampai ke taman syurga lari. Semua penuh tu. Saya cakap gini, belum tentu dengan zikir tu masuk syurga, belum tentu dengan baca Quran masuk syurga. Sebab saya tengah nak buka mukadimah, tengah ada yang buka Quran. Saya cakap belum tentu. Sebab amalan tu semua, kenapa baca Quran saya tanya? Nak masuk syurga kan? Kenapa kita zikir? Nak masuk syurga. Semua orang amal nak masuk syurga. Tetapi ketahuilah, masuk syurga bukan dengan amal. Masuk syurga dengan rahmat. Jadi taman syurga itu masuk syurga dah. Masuk syurga dah Ustaz. Sebab itu bila ada majlis ilmu bertembung dengan amalan lain, amalan itu tertolak dah. Sebab dah masuk syurga dah. Nak apa lagi? Tapi alangkah malangnya, dia tak rasa duduk dalam taman syurga tu satu benda yang nikmat. Ni kejayaan. Ni dia. Dia tak rasa nikmat. Allah.
Malah ada event lain pula nak bagi dia seronok. Taman syurga tak perlukan muzik, taman syurga tak perlukan apa tuan-tuan. Masuk tempat yang indah tuan-tuan, sunyi sepi je. Tapi keindahan tu, yang kalau kita pergi ke satu tempat lah kat luar sana lah, macam-macam bentuk lah ada. Tuan-tuan, semuanya indah tu ada dalam hati. Kalau kat dunia ni Allah bagi dalam hati. Dekat sana Allah keluarkan semua. Bayangkan, memang kat dunia ni takkan ada satu tempat yang indah selagi hati kita tidak ada Allah. Takkan ada tuan-tuan. Gila mana pun. Tapi bila hati ada Allah ni, ada kekuasaan tadi, nampak tadi. Jadi dia duduk seorang, okey, senyum. Sebab apa senyum? Sebab dia merasakan nikmat pada ketaatan. Macam mana nak rasa ni? Inilah anugerah Allah SWT atas hamba-hambanya yang menjaga rasa syukur yang sebenar. Rasa syukur ni juga dikaitkan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan dengan Allah SWT ini dinyatakan dengan istilah kejayaan orang beriman. Sesiapa yang berjaya mengekalkan hubungan dia dengan Allah SWT, itulah kejayaan orang beriman. Sudah pasti orang yang berhubung dengan Allah, dia akan menjaga hubungan dengan makhluk Allah. Sudah pasti. Dia ni baik dengan Allah, sudah pasti dia baik dengan hamba Allah. Sudah pasti. Kalau siapa yang tidak baik dengan hamba Allah, maka batil kalamnya mengatakan dia baik dengan Allah. Mana mungkin dia baik dengan Allah, tiba-tiba dia buat kerosakan di muka bumi Allah. Mana mungkin? Itu kata hablum minallah wa hablum minan nas. Baik. Kejayaan bagi orang beriman adalah sesuatu yang sangat indah dan tiada berpenghujung nikmatnya dan tidak pula berkurangan hasilnya. Ia dibina daripada sebuah asas yang sangat kukuh, yang tetap berada pada kedudukannya dan ia tidak berubah-ubah mengikut keadaan sekelilingnya. Ianya adalah sebuah kejayaan yang tulen, hasil daripada anugerah Allah yang lahir daripada dalam diri orang yang beriman itu, iaitu sebuah jiwa yang mengenal Maha Pencipta serta taat dan patuh pada Allah dan Rasulnya. Apa saya cakap tadi, apa nak jadi jadilah, apa nak jadi jadilah, apa-apa kat luar tu. Tapi hati dia tuan-tuan, subhanallah, nikmat tak habis-habis. Orang duk tengok, apa hang boleh senyum? Kita senyum ni sebab nikmat lah. Apa yang buatkan hang nikmat? Kita jangan teragak-agak untuk jawab taat. Kita bukan perasaan baik, tapi itulah taat. Contoh makan, kita makan, asbab yang bagi kenyang Allah, tapi asbab itu melalui makan Allah bagi kenyang. Dah kenyang macam mana? Wallahu alam. Sudah dia. Kalau makan tak kenyang-kenyang tu bela namanya. Makan kenyang, bukan makan ni yang menyebabkan aku kenyang. Betul? Wallahu alam. Kalau dia jawab Allah bagi kenyang, tak apa juga. Sudah pasti adat makan tu kenyang. Adat makan asbab musabab tu, ni macam mana boleh rasa sedap makan? Ni boleh macam mana boleh sedap? Tadi makan ikan siakap 3 rasa sedap lah. Makan kambing golek sedap. Dah orang tanya apa sebab sedap tadi, kita jawablah adalah asbab dia. Apa dia? Makan kambing golek lah. Dah kalau rasa nikmat tadi sedap satu, nikmat satu, nikmat pada hati, tenang di hati. Tenang pada hati, senang pada luaran. Orang boleh cakap dia tenang. La, tenang bukan percakapan, tenang itu perbuatan. Orang tenang ni dia akan zahirkan perbuatannya relax. Walaupun Allah uji dia nanti dengan sesuatu keadaan yang akan membuatkan keadaan sekeliling kelang kabut, tapi dia boleh menguruskan keadaan kelang kabut itu. Itu orang tenang. Kalau orang tanya nikmat hidup ni, nikmat haji sekarang contohkan datang masjid sekarang lega, boleh kata lega datang ni. Orang tanya kenapa lega sekarang? Jangan jawab tuan-tuan. Jangan jawab tak ada apa nak fikir dah. Allah, jangan jawab habis senang, habis dah 7 anak 7 kahwin semua selesai dah, tak ada apa nak fikir. Dia tak nampaknya ulang alik masjid tu. Ni soal nampak ni. Jangan kita dah duduk dalam amalan yang berjaya ni. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Hanya yang layak mengimarahkan rumah aku ada orang beriman. Satu, keduanya datang majlis ilmu tuan. Ni taman syurga, balik dari taman syurga mesti suka. Walaupun tak faham, tak apa. Tapi suasana tu, taman syurga, tak ada lagi amalan tuan-tuan. Ni tasbih ni. Zikirlah sampai 1 juta kali sampai pecah tasbih ni, belum tentu bertukar dia taman syurga.
Tapi sebab berzikir ni hati mula dah masuk meresap, jadilah kita suasana itu. Tapi amalan majlis ilmu automatik bertukar dia taman syurga. Macam. Sebab tu taman syurga majlis ilmu ni iblis tak suka. Masuk syurga. Satu kedua dia doa makbul. Waktu sekarang ni tuan-tuan, doa makbul ni. Rugi tak doa. Doa tak asalnya kena tangan macam ni. Jenuh pula orang tengah ceramah tuan-tuan angkat tangan macam ni. Tak semestinya. Lintas dalam niat dalam hati, ya Allah, berkati aku ya Allah melalui majlis ilmu ni, Allah. Wasilah tawassul bil amal. Ni ada tawassul bil amal. Amalan yang paling makam tinggi, amalannya ada dalam syurga dah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah berkat taman syurga ni ya Allah, kabulkanlah segala hajat anak aku ya Allah, cucu aku ya Allah. Dia hati senyum dia. Ya Allah, kabulkanlah hajatku ya Allah, nak masuk syurga ya Allah, taman dah masuk seronok ya Allah, aku nak masuk syurga. Cuba kita tunjukkan seronok masuk taman. Itu sebenar. Dan saya semangat datang tuan. Semangat sebab tahu datang ke mana. Itu kadang-kadang kita rasa automatik suasana tu berubah. Sebab apa? Kefahaman kita lah. Nampak? Jadi apabila kejayaan yang sebenar itu adalah menantikan ganjaran di syurga sana, namun di dunia lagi Allah dah tunjukkan dah. Sebab itu dalam surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71 yang bermaksud supaya ia memberikan taufik dengan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. May yuti'illaha wa rasul faqad faza fauzan azima. Datang masjid suruhan Allah tuan-tuan. Tuan-tuan dah berjaya datang. Ini kejayaan yang besar. Majlis ilmu ini suruhan Allah melalui kalam Nabi SAW. Talabal ilmu faridatan ala kulli muslimin wa muslimah. Tuan-tuan semua dah berjaya tunaikan kejayaan yang besar. Bila kejayaan yang besar, maka wajar kita raikannya dengan kesyukuran, senyum, gembira, semangat. Kita dapat hari-hari kejayaan besar. Kadang-kadang ni kita sebab tak nampak kan, ujian ni lama iman, tak nampak lagi. Kalaulah datang majlis ilmu kan tuan-tuan, datang majlis, keluar lagi dapat kereta sebiji, keluar saya dapat kereta sebiji, agak menangis sujud terus. Sebab dapat kereta menangis. Saya nampak banyak viral dapat kereta menangis, dapat kereta menangis, anak bagi kereta menangis, Allah bagi syurga ni. Tak rasa apa pun kadang. Ada tak majlis ilmu lah ni? Tak ada. Tak ada, tak apa. Subhanallah. Apatah lagi kalau yang tak datang. Sama juga tukang ceramah datang majlis ilmu, pertama cancel. Contoh. dia buat sedap dia. Dah dapat tawaran, dah datang taman syurga, melainkan masyarakat yang betul-betul menghalang dia. Atau datang dia mula buat cara ni peringat diri saya lah ni. Acuh tak acuh lah. Saya dah duduk dalam taman syurga, apa lagi yang saya nak? Allah kata, nak apa lagi? Nak masuk syurga? Aku bagi mahang masuk. Semangatlah. Budak-budak tuan-tuan dapat masuk taman permainan punya riang-ria dia. Tak jauh kita dapat masuk Raudah di Madinah ni. Kapal dah ala Raudah ni. Cuma warna merah. Kan? Tukar hijau ni terus. Subhanallah. Jangan buat ke sini sudahlah. Tiba pula ada makam Nabi ke sini, jangan. Tapi gitu, masuk Raudah di Madinah. Ya Allah, seronok. Sebab apa kita seronok ke Mekah, ke Madinah? Syurga. Itu kejayaan orang beriman. Buat taat, kita kena husnuzan dengan Allah SWT. Sebab tu kita buat taat itu jangan harap dunia. Cara dia taat itu terus ingat Allah. Jangan datang majlis sebab mudah-mudahan hidup aku, keluarga aku senang. Jangan. Itu minta ke Allah, doa je. Apa-apa saja hajat pada dunia, ud'uni astajib lakum. Doa. Minta. Malah Nabi SAW mengatakan doa itu ibadah. Bermaksud apa? Bila kita datang ibadah juga berdoa dengan Allah. Tunggu dah. Memang Allah jaga tuan-tuan.
Kalau minta lagi double lagi, minta lagi. Allah tak marah pun kita minta dunia, sebab dunia ni Allah punya. Yang kita minta ni, yang Allah marah tu dapat dunia, tinggalkan Allah. Tu marah. Satu keduanya menyekutukan pula. Dah takut dengan dunia daripada takut dengan Allah. Apa maksud takut dengan dunia ni? Takut tak ada duit. Tak ada duit ni satu benda yang bila dia takut tu, dia tak pasti apa dia takut. Takut apa? Matilah nanti, tak ada makan, payahlah. Padahal yang bagi makan Allah, bukan duit. Ini yang kisah ni, bantuan makanan tu. Malam kena kesan tu, banjir tu, besok dah suruh alhamdulillah ala kulli hal, dia kata. Tapi kedai semua kena kat langat, tak ada buka kedai. AJK ramai lah dengan semua yang bantu tu. Malam ni tak tahu makan apa kata. Tapi kita makan nasi ayam lah, yang mudah-mudah lah, kok ada kan. Tapi memang tak ada pun. Tiba ada hamba Allah datang. Nak makan tak? Kami ada nasi bungkus ni. Nasi ayam berempah. Nasi ayam berempah. Bukan nasi ayam tau. Nasi ayam berempah. Masya Allah. Ustaz nampak. Walaupun simple tuan. Tapi kalau nampak Allah ni benda kecil jadi besar. Ada orang benda besar pun tak nampak, dia buat tak tahu. Dia walaupun rasa macam, ya Allah, minta nasi ayam, ayam berempah dapat. Mana nak nguli ayam tem-tem macam tu, rempah-rempah ni. Silap bulan orang tak ada nak rempah-rempah dah. 40 bungkus. Yang ada datang malam tu, ada dia kata dan 13 orang. 40 dapat. Duit lagi, ya Allah Ustaz, saya tidur dengan duit 15,000, 20,000 orang bagi. Suruh bagi, tak tahu mana datang dia. Sebab dia ditugas untuk mengurus nazir dia, duk air ke bumbung lah, tak dapat datang. 5 hari, yang hari ke-6 baru datang. Rezeki sana, Masya Allah. Tapi nak ceritanya, sidang jemaah yang mulia ta'ala, taat itulah kejayaan, husnuzan dengan Allah SWT. Kita datang ini, iblis dia kata, belum tentu hang datang masjid jadi baik, belum tentu datang masjid masuk syurga. Kita jawab balik, memanglah bukan datang masjid sebab masuk syurga, masuk syurga sebab Allah. Jawab gitu, kena pandai juga kilat. Kalau kata belum tentu datang masjid dapat masuk syurga, betul juga dah. Kalau betul juga, dah lama apa jadi? Tak payah datang dah. Kalau belum tentu masuk syurga, tak payah datang itu cerita dah. Belum tentu baca Quran masuk syurga, lepas tu tak payah baca. Dia tujuan dia tak payah tu. Padahal memang ya pun, belum tentu masuk syurga, betul? Yang masuk syurga sebab amal, bukan sebab Allah. Iblis. Lepas tu dia kata pula, tentu yang di masjid yang bukan yang baik pun, memang sebab tak baik aku datang. Allah tak boleh makan ni. Macam mana dia boleh jawab? Macam ilmu lah. Dia pergi syaitan iblis. Kalau lah macam tu dalil dia kata, belum tentu datang masjid, belum tentu kita buat ni jadi baik. Dah tu, kelak malam tu belum tentu jahat lah. Pening kalau itu dalilnya. Kalau macam tu dalilnya, ceramah kat sana lah tuan-tuan kita. Belum tentu jahat kita ceramah kat kelab. Tak boleh. Dia taat ni, itu jaminan Allah. Buat taat, itu jaminan Allah. Faqad faza fauzan azima. Tinggal lagi kita saja tak menjaga taat tu dengan niat yang betul. Dan perjalanan kita nakkan sesuatu pada ketaatan ni, nakkan dunia, mungkin tak faham, kita jadi perdagangkan amalan. Itu kaedah yang sangat kita kena jaga. Baik. Memiliki kejayaan mengikut definisi orang bertakwa itu adalah yakni beriman, yang menjaga iman ni, maka dia akan menjadi orang bertakwa. Yakni dia akan memiliki kejayaan dalam keseluruhan aspek hidup dia. Ni bila kata bersyukur tadi, kalau kita kait syukur tu kejayaan itu bagi orang beriman adalah orang yang taat, maka orang yang taat akan berjaya dalam seluruh kehidupan dia. Dia tak ada ni gagal, ni berjaya, ni gagal, keluarga gagal, niaga berjaya, keluarga gagal. Dia tak ada. Sebab tu Nabi SAW itu kita ikut sebagai contoh ikutan yang qudwatun hasanah, yang berjaya dan semua segi. Tak ada istilah ni gagal, ini berjaya, ni gagal, ini berjaya. Tidak. Dia mesti berjaya dalam semua segi. Bagaimana kejayaan itu? Itulah kejayaan menyatakan ketaatan dalam setiap perkara hal dunia ini. Menyatakan ketaatan dalam setiap perkara hal keduniaan ini. Isyak adakah? Belum. Dua benar. Okey. Baik. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT,
Maka sebab itu berhati-hati sebagai contoh ya. Ada orang Allah zahirkan bentuk kejayaan dalam konteks dunia, harta. Tapi dalam satu sudut taatnya tiada. Kita nampak kat situ taat tak ada. Maka berhati-hati dengan suka dengan kejayaan itu, sebab itu tidak iktiraf sebagai kejayaan. Kejayaan ini adalah bukan dengan mengadakan benda dunia yang ada itu, tapi kejayaan itu adalah menggunakan pada jalan ketaatan dirinya, hartanya, semua hal keadaan pada dirinya itu digunakan untuk ketaatan. Kadang-kadang mungkin dia contoh, Allah bagi dia kejayaan nampak dalam perniagaan ke, bekerja ke, maka Allah zahirkan harta. Maka dengan harta ni dia gunakanlah untuk buat kebaikan. Kepada kebaikan itu okey, tetapi nak menyatakan, mengistilahkan, oh inilah orang berjaya, hati-hati. Sebab kejayaan dan sudut yang sebenar itu adalah mayyuti Allah wa Rasul faqad faza fauzan azima. Sudah pasti ketaatan yang sebenar itu terzahir pada dirinya dulu, kemudian barulah hal keadaan yang berkaitan dengan dirinya sekeliling dia. Mesti bermula dengan dirinya. Yang ini mendapat sebuah jiwa yang tenang. Bila orang yang mendapat ketenangan itu, dia akan mampu menghasilkan kejayaan-kejayaan yang meluas. Sebagai contoh, sidang jemaah yang mulakan Allah SWT, ada ketikanya, surat 75 ni, ada ketikanya, ada orang ini, dia memiliki sebuah perniagaan yang berjaya. Apa maksud berjaya? Ada kedudukan, hartanya, berjaya sudut dunianya. Tetapi di dalamannya, pada dalamannya remuk menanggung derita hasil gerak kerja yang sangat tertekan demi mengejar sebuah kejayaan dunia. Macam tadi, bila sebut berjaya je, yang kita banyak dengar je sengsara. Itu bukan kejayaan. Kejayaan itu kalau kita nak dengar daripada mulut seseorang itu, kita nak dengar jalan-jalan kebahagiaan. Itu kejayaan, bukan jalan-jalan kesengsaraan. Khair. InsyaAllah kita bagi lalu azan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair. Kita buat kesimpulan untuk bab yang ini. Habis dah. Ni kita membincangkan dalam bab amanah. Dalam bab kehidupan ni, bila kita sebut ataupun syarahkan tentang kehidupan, hakikat kehidupan ni dia mesti mengikut pada tarik nubuwah. Bila ikut tarik nubuwah, mesti menjadikan akhlak itu sebagai asas perbahasan kehidupan. Maka akhlak Nabi SAW pecah pada 4: siddiq, amanah, fatanah, tabligh, i'tiqad ataupun ijtihad. Pada perbahasan ini kita berpegang kepada kaedah perbahasan melalui sifat wajib bagi Nabi SAW, bab kehidupan. Dia tidak boleh sandarkan kepada hal keadaan dan perasaan semata-mata. Keadaan orang, perasaan orang, tak. Dia mesti berbalik kepada 4 perbincangan besar. Dan kita sedang membincangkan bab yang kedua, usul yang kedua, amanah. Baik, sebut amanah ni, berbalik perbincangan tadi, kejayaan itu. Bila sebut amanah, kejayaan, membincangkan dalam bab ni, membincangkan juga tentang kejayaan. Sebab, contoh tadi, sebentar tadi baru, muazzin melakukan azan, hayya ala salah, hayya ala falah. Solah dan falah itu tidak boleh berpisah. Maka kejayaan sebenarnya itu adalah apabila dia berjaya solah, itu taat. Malah falah yang dimasukkan itu juga, bagaimana kita daripada solah itu, kejayaan kita menyahut seruan Allah SWT, melakukan suruhannya, meninggalkan larangannya, maka Allah berikan kejayaan. Salat, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong dengan mendirikan solat, sabar dan mendirikan solat, sesungguhnya yang amat berat kecuali bagi orangnya khashi'in, taat. Nah, maka berbalik pada perbincangan tadi, bila kata hanya melihat kejayaan, sebut kejayaan je ada 2 maksud. Sebenarnya kejayaan ni satu je maksud dah, iaitu taat kepada Allah dalam menguruskan dunia. Itu saja, taat kepada Allah dalam menguruskan dunia. Menguruskan dunia itu mestilah mengikut ketaatan, bukan keadaan, bukan ikut perasaan. Tidak, sebagai contoh tadi, memiliki perniagaan yang berjaya tetapi di dalamnya remuk menanggung derita, konon-konon hasil kerja yang begitu perit, tertekan, hasil mengejar apa yang diimpikan. Kemudian yang mendengar pun terinspirasi, oh hebatnya, oh bagusnya,
Tengok kat situ saja sebenarnya Allah dah bukakan hijab betapa dunia itu tak ada nilai dia pun. Sebab dah berjaya pun masih menangis lagi cerita kesengsaraan. Dah berjaya kan, buka cerita nangis. Nangis pula bukan nangis nampak Allah tadi, lain. Nampak Allah ni dia tak ada cerita beria-ria. Dia sampai kata saya tak tahu perkataan Ustaz nak cakap. Betul lah tu. Kalau boleh buat karangan tu bukan nampak Allah lagi, itu perasaan mungkin. Nampak Allah ni dia terdiam, dia diam, dia tenang dan dia diam, dia action dia. Tapi kalau di kejayaan dunia ni, bila sebut kejayaan ni, ada mula payah, perit nak pakai ke tahap ni, tinggal anak, tinggal isteri, semua tinggal solat pun tinggal. Contoh solat tinggal, majlis ilmu tinggal, ahli Korea tinggal, semua tinggal. Dah mana ada, tinggal kenangan je lah dia. Sebab tu kita tidak iktiraf dan kita kena yakin akan jalan kejayaan yang Allah dan Rasul. Sebab tu kejayaan tu mesti diukur. Ada ukuran dia tidak boleh subjektif. Kejayaan dia subjektif, tak boleh. Dia kejayaan dia memang maksud subjektif itu dalam konteks amalan yang banyak tu subjektif. Tapi nak menuju kejayaan dia objektif. Dia nampak sebenarnya. Apa jalan dia itu? Ketaatan. Titik. Maka kejayaan yang sebenarnya wajib dibangunkan adalah bersandarkan kepada kehendak Allah SWT yang menjadikan kita adalah semata-mata untuk beribadat kepadanya. Kehidupan yang dibangunkan dengan melahirkan penuh rasa kehambaan kepada Allah SWT adalah definisi kejayaan yang sebenar. Hidup merasakan kehambaan, lalu tunduk dan patuh di atas segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Definisi nampak mudah, tetapi itulah yang paling susah orang nak buat. Tetapi yang susah dunia itulah yang diangkat tinggi, diangkat sehingga orang nampak itulah kejayaan. Itu talbisul iblis. Tentang datang masjid ni tak nampak kejayaan ni, datang macam saya repeat balik, ulang balik, tak nampak kejayaan, malah minta maaf. Saya kena pun, saya pun kena. Datang masjid ni apa? Dah tak ada buat apa. Dah tak ada apa pun datang masjid. Nampak tak? Betapa talbisul iblis ni masjid ni dikaitkan dengan tempat dah tak ada apa. Bayangkan, padahal nak datang ke masjid ni, di sinilah kejayaannya. Nabi SAW tak ada tempat lain. Nabi memerintah dunia di Masjid Nabawi. Tak ada administration lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pun tak ada. Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pun tak ada. Masjid Nabawi. Jadi cuba kita renung kejayaan ni, sebenarnya Allahu Akbar, kejayaan bagi orang beriman dia terbentang luas dah sebenarnya. Kita saja sempitkan kejayaan itu dengan perjalanan menuju kebendaan. Malah kebendaan itu diceritakan dalam konteks yang begitu inspirasi, kemudian dia cerita dengan keadaan dengan penuh dengan perasaan, boleh membangunkan keluarga, macam-macam dia cerita. Tapi yang kita, contoh lelaki sebagai contoh, datang masjid ni nak bagi pahala kering kat isteri tu, pahala. Tapi orang tak nampak. Orang nampak mana orang lelaki yang berjuang bagi harta pada keluarga, hantu nampak. Ni datang ni bagi pahala kering ke kat isteri, pahala dapat anak-anak terpelihara. Allah, ini kejayaan ni. Maka kita kena perbetulkan kembali. Ini dikata amanah ni. Amanah dalam memegang takrif kejayaannya sudah, apatah lagi di akhir zaman. Akhir zaman ni kejayaan dikaitkan dengan kebendaan. Tak ada kebendaan, tak ada kejayaan. Hati-hati. Ini yang kita kena perbetulkan, kita kena jaga. Kalau benar kita mengikut tarik nubuah, kerana Nabi SAW tidak menjanjikan kebendaan kepada hamba, kepada umatnya, Allah SWT pun tidak menjanjikan kebendaan pada hamba-hambanya. Biar Allah menjanjikan ketenangan kepada siapa yang benar-benar mengikut jalan ketaatan. Dan sebenarnya yang tenang itulah yang akan berjaya menguruskan kebendaan balik. Akhirnya memang dia akan banyak benda. Sebab yang tenang ni yang berjaya menguruskan kembali dunia. Yang gelisah-gelisah ni kerjanya nak menakluk je, nak merampas je kerja. Tak nak bagi orang kongsi, tamak seorang-seorang, halobo, bakhil.
Tapi yang tenang ni sebab dia nampak syurga. Bila nampak syurga, dunia dikongsi bersama. Nah, barulah aman harmoni. Dan kita sedang menantikan itulah Al-Imamu Mahdi, mengembalikan pemerintahan mengikut kepada bentuk sebenar Tariq Nubuwah. Apa dia? Dunia ni kongsi bersama. Ahli keluarga kita pun kena buat macam yang sama, kena didik. Kena didik apa sekarang. Sebab dunia bukan tempat kita. Syurga kita nak sebenarnya. Sendiri-sendiri kat syurga. Allah bagi special, khas. Tak ada kongsi-kongsi syurga. Dunia kita kena bersama. Di akhirat sana tak ada istilah sama-sama, sendiri-sendiri. Nak minta tolong pun tak boleh dah kat sana. Sini kena sama-sama. Tu sepin macam tu. Dunia kena sama-sama, tak boleh sendiri-sendiri. Akhirat sendiri-sendiri, tak boleh sama-sama. Waktu itu tak kenal siapa lah. Tak kenal siapa dah waktu tu. Baik, insyaAllah nanti kita sambung pada perbahasan seterusnya. Hablum minallah wa hablum minan nas, insyaAllah. Masih